Hai, Assalamualaikum. Kami dari kumpulan tutorial Khamis pukul 10 pagi akan membentangkan tentang hak isteri dalam isu pasangan tidak menunaikan tanggungjawab dan nafkah. Kami terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Aswad, Azad dan Amar akan mengupaskan tentang tajuk pada hari ini. Saya akan membentangkan tentang apakah yang dimaksud dengan nafkah. Nafkah bermaksud mengeluarkan belanja atau sara hidup ke atas seseorang sama ada kepada isteri, anak dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Para ulama telah memberikan ketetapan bahawa memberi nafkah itu merupakan satu benda yang wajib ke atas golongan yang tertentu dan di bawah tanggungannya, bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 223 yang bermaksud, dan kewajipan bapa pula ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya, tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya. Dan hadis Rasulullah dari Muawiyah Al-Qushairi berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Rasulullah bersabda, berilah makanan apa yang kamu makan, berilah pakaian apa yang telah kamu pakai, dan janganlah kamu memukul mereka dan serta memburuk-burukkan mereka. Hadis diriwayat Abu Daud. Terdapat dua jenis nafkah iaitu nafkah zahir dan juga nafkah batin. Apakah yang dimaksudkan dengan nafkah zahir? Nafkah zahir ini adalah perkara yang kita nampaklah, iaitu meliputi dari segi pakaian, makanan dan tempat tinggal yang dia perlu disediakan oleh si suami kepada isteri dan juga anak-anak yang di bawah tanggungannya. Nafkah batin ini merupakan bukanlah satu hubungan suami isteri di atas katil semata-mata. Perkara ini termasuklah tentang memberi pujian sokongan kepada isteri, menyenangkan hati isteri, bermesra dengan isteri dan juga berbual-bual dengan isteri. Apakah yang dimasukkan dengan kaedah nafkah itu? Bagaimana? Berapakah amount dia? Kadar nafkah itu adalah mengikut kemampuan si suami dan bapa yang menanggungnya. Tetapi nafkah tersebut hendaklah diberi dengan kadar yang cukup, iaitu kifayah, dan juga dalam keadaan yang baik makruf. Para ulama telah menetapkan bahawa nafkah yang wajib diberikan kepada sesiapa yang berada di bawah tanggungan ialah berbentuk makanan, barang-barang dapur, sepersalinan pakaian, sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun, alat-alat membersihkan diri, menyediakan seorang pembantu bagi isteri yang sudah kebiasaan mempunyai pembantu sebelum ini. Dan kita melihat bahawa apakah yang Rasulullah berikan kadar nafkah kepada isteri-isterinya. Rasulullah SAW telah memilih kehidupan yang zuhud dan tidak bermewah-mewahan. Contoh pemberian nafkah Rasulullah kepada isterinya ialah memberikan 20 wasak gandum dan juga 80 wasak kurma setiap tahun kepada isteri-isterinya. Baik, seterusnya saya Amar akan menjelaskan topik hak isteri. Hak dari segi istilah adalah sesuatu yang dapat dipunyai atau dikuasai, baik yang berupa benda maupun yang berupa wewenang, dan kewajipan ialah sesuatu yang perlu diberikan baik yang serupa benda maupun yang berupa perbuatan. Daripada Hakim bin Muawiyah, daripada ayahnya Muawiyah bin Haidah, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah hak isteri ke atas kami? Sabda Rasulullah SAW, hendaklah engkau memberi makanan kepadanya apabila engkau makan, dan hendaklah memberi pakaian kepadanya seperti engkau berpakaian. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasa'i. Terdapat hak-hak yang wajib diberikan kepada isteri, seperti hak mendapat mahar. Mahar adalah sesuatu pemberian wajib dari suami kepada isterinya dengan sebab berkahwin. Ia merupakan hak mutlak isteri. Banyak sedikitnya mahar itu bergantung pada kerelaan atau kemahuan isteri. Mahar merupakan hak mutlak isteri yang tidak boleh diambil oleh suami sesuatu hati, melainkan dengan keredaan dan keizinan isterinya. Yang kedua adalah hak nafkah dan batin. Ketiga, komunikasi yang baik. Membina komunikasi yang baik sesama suami isteri adalah dituntut di dalam Islam. Suami harus berlaku adil kepada isteri
dan isteri juga haruslah berlaku adil terhadap suami. Komunikasi yang baik terhadap isteri termasuklah melayaninya dengan baik, lemah lembut, betul ansur sama ada dalam hubungan fizikal atau mental. Yang keempat adalah hak mendapat bimbingan dan tunjuk ajar. Yang kelima, hak bekerja. Dalam konteks wanita bekerja menurut Islam, hukum asal baginya adalah tidak perlu keluar untuk bekerja. Ini adalah kerana nafkahnya akan ditanggung oleh suami bagi yang telah berumah tangga, manakala yang tidak berkahwin akan ditanggung oleh bapa atau wali di bawahnya. Situasi yang membenarkan isteri bekerja. Pertama, situasi yang mendesak wanita keluar bekerja. Kedua, niat untuk mendapatkan rezeki yang halal dan mendapat keredaan Allah. Ketiga, mendapat keizinan suami atau wali. Keempat, janganlah pekerjaan atau tugasnya itu mengabaikan kewajipan lain yang tidak boleh diabaikan, seperti kewajipan terhadap suami dan anak-anaknya yang merupakan kewajipan pertama dan tugas utamanya. Kelima, pekerjaan itu tidak bertentangan dengan syarak. 6. Kenalah menutup aurat dan memenuhi adab wanita muslimah ketika keluar rumah dalam berpakaian, berjalan, berbicara dan melakukan gerak-geri. Dan yang terakhir adalah mengimbangi tugas di rumah dan di tempat kerja. Setelah membicarakan hak bekerja bagi isteri dan keharusannya untuk keluar bekerja untuk membantu meringankan beban suami, maka tidak wajarlah bagi suami melimpahkan tanggungjawabnya kepada isteri, seperti tidak mahu lagi memikul beban keluarga baik dalam urusan memimpin, memelanjai keluarga maupun memelanjai keluarga. Ia menjadikan suami lelaki yang tidak bertanggungjawab dengan menyuruh isterinya bekerja mencari nafkah, mengurus pendidikan anak, mengatur rumah tangga sekaligus juga melayani dirinya. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab memberi nafkah kerana isteri gaji lebih besar. Dalam situasi ini, berdosa bagi suami jika menahan nafkah kepada orang di bawah tanggungannya walaupun isteri mempunyai gaji yang lebih besar. Situasi pemberian nafkah yang boleh dipandang. Yang pertama, suami yang menanggung nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan pembiayaan pendidikan anak. Berdosa bagi suami yang menahan nafkah pada orang di bawah tanggungannya. Kedua, suami dan isteri sama-sama mampu, memiliki pekerjaan dan sumber ekonomi yang kukuh dan saling meredai pemberian antara satu sama lain. Ketiga, wujud keadaan suami dan isteri yang kurang berkemampuan. Oleh itu, suami perlu meminta redha isteri terhadap sesuatu yang tidak mampu ditunaikan olehnya. Dalam situasi sebegini, wujud harta sepencarian yang merujuk kepada harta benda diperoleh daripada usaha suami isteri. Suami perlu faham bahawa isteri bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri. Tanggungan suami memberi nafkah zahir tidak hilang secara automatik, biarpun pendapatan isteri jauh lebih besar daripada suami. Tindakan yang boleh diambil oleh isteri terhadap si suami yang tidak menjalankan tanggungjawab memberi nafkah kepada isterinya. Yang pertama, menasihati pasangan dengan cara yang baik agar dia sedar akan tanggungjawab dia sebagai seorang suami. Langkah seterusnya adalah meminta bantuan orang ketiga supaya menasihati si suami untuk menjalankan tanggungjawab. Dan langkah paling terakhir adalah si isteri memfailkan cerai terhadap si suami agar mereka dapat berpisah dengan cara yang lebih baik. Kesimpulannya adalah penting bagi kedua pasangan untuk mengetahui tanggungjawab masing-masing agar perkahwinan itu aman dan harmoni. Nafkah adalah kewajipan seorang suami bagi memenuhi keperluan isteri dan keluarga. Islam juga telah mengangkat martabat kaum wanita dengan segala keistimewaan yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dan akhir sekali, hukum dan undang-undang Islam terhadap wanita memberi satu kelebihan dan menjaga kedudukan wanita sebagai seorang isteri dalam perkahwinan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.